Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsanin wa jami'il anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin bil bar wal bahri ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila asatidina talamidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibalu sabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Musa wa Harun wa Ya Rabba Ibrahim wa Ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma razuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan, peluang untuk kita meneruskan kehidupan di alam dunia ini sebelum daripada kita meneruskan kehidupan yang lebih mencabar, lebih hebat, lebih dahsyat, iaitulah mana Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita untuk meneruskan kehidupan di alam akhirat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pimpinan, taufik, hidayah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dapat menjalankan kehidupan dia dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kehidupan sebagai seorang muslim di dalam ketaatan, menjunjung perintah Allah, pada masa yang sama menjauhi, mengelakkan diri daripada segala tegah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengisi kelapangan masa. Jadi kita teruskan dengan pengajian hadis, kitab hadis Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Muhammad bin Ismail rahimahullahu ta'ala annahu qala wa bihi annahu qala. Jadi tengok hadis pada jilid yang kedua, hadis 297. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Doa ketika angin bertiup kencang. Dalam bab doa. Jadi
Jilid yang kedua ni awal daripada bab ialah mengenai doa-doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Musanna, ia adalah Ibnu Sa'id, menceritakan kepada kami dari Qatadah radhiyallahu rahimahullahu taala. An Anasin qala, an Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajat rihun syadidah, idza hajat rihun syadidatun qala Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri ma ursilat bih. Jadi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana angin bertiup sangat kencang. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila angin bertiup kencang. Jadi angin ni salah satu daripada makhluk Allah, ar-rih, ar-rihu ataupun ar-riyah, angin. Dia satu daripada kejadian Allah, satu daripada keperluan perjalanan sistem alam ini, baik di daratan, baik di lautan ataupun di angkasawan ke, maka angin ni mana-mana pun ada. Mana-mana pun ada angin. Mana-mana tempat kita pergi akan adanya angin. Kalau tak ada angin, kita cari kipas angin. Kalau tak ada angin, kita cari kipas angin. Apa makna? Maknanya manusia, alam makhluk ni tak sunyi daripada angin. Perlu sangat angin. Kan? Kalau tak ada angin, kalau sejuk okey lah. Kalau sejuk tak ada angin boleh kira lagi. Musim sejuk. Macam malam-malam. Tak, malam sejuk. Malam tak ada angin, mana malam? Kita tidur malam tapi sejuk. Kerana suasana gelap malam. Tak, keadaan malam itu memang keadaan yang menyejukkan. Begitu siang hari kan. Siang hari walaupun tak kena terik cahaya matahari, tapi suasana siang hari dengan cahaya tu jadi buat kepada panas, buat pada peluh tubuh. Tu keadaan dia. Macam tambah tempat-tempat atas bukit. Tak ada angin juga. Tempat atas bukit. Kita duduk tempat-tempat tinggi. Maka dengan keadaan dia tu tinggi daripada permukaan laut, maka menyebabkan sejuk. Tu tabiat alam dia panggil, kan? Tabiat alam. Ataupun kalau tidur atap dia atap zinc masalan. Atap zinc yang tidak ada shielding, tentu sejuk. Tentu sejuk. Sebab kita di pondok, kalau di pondok, pondok-pondok kecil tu lah, pondok-pondok papan tu, jadi kalau atap daripada zinc, Masya Allah. Bukan kata sejuk, kalau tidur tu menitik air. Tak. Atap zinc tu menitik. Mana daripada sejuk air embun tu, tengok pukul 11 malam tu basah dah. Berkuap dah. Maknanya sejuk daripada langit kena zinc tadi sejuk. Atap tu tidurlah dekat dah lah, rendah. Kan? Rendah. Atap rendah guna zinc. Pukul 11 malam tu basah dah. Sejuk dah. Kalau subuh tu menitik, kadang-kadang menitik. Masya Allah. Kesejukan. Carilah selimut tebal. Kesejukan. Tapi bila siang hari, Masya Allah pula. Dia lawan siang hari tu panas berpeluh. Nampak tak? Tengah hari memang peluh. Tu mujahadah. Tidur bertahun-tahun. 10 tahun dah. Tidur pasien pondok lagu tu. Jadi kita kata sejuk, maknanya sejuk tanpa angin. Tu kerana keadaan malam hari, keadaan jarak menjadikan faktor. Jadi kita ni tak sunyi daripada angin. Dan angin ni mesra dengan manusia. Angin.
Kita sangat perlu pada angin. Kalau panas perlu angin. Kalau tak ada apa-apa pun perlu angin supaya hilangkan bau. Tak? Bila ada angin ni bau-bau dia tak lekat dah. Bau. Kalau ada busuk-busuk dia tak lekat. Segar dengan angin. Tiba-tiba dalam keadaan angin yang Allah Ta'ala cipta, Allah jadikan dia sangat-sangat berjasa kepada manusia. Sangat-sangat perlu dalam kehidupan manusia. Ada setengah dia tak suka dengan angin. Bila dia tak suka dengan angin, dia sampai bawa kepada kata angin dan dia kejar angin. Dia kejar angin. Jadi satu hadis, tambah-tambah musim hujan ni. Musim hujan sekarang ni melampau pula jadi banjir. Jadi membawa kepada kebinasaan. Nampak tak? Air yang kita sangat perlu, kadang-kadang kita perlu dah jadi musibah. Jadi musibah, jadi bencana alam. Tengok. Jadi dalam hadis ni, daripada Anas ia berkata apabila angin bertiup kencang. Bila angin ni rih yang syadidah. Nabi SAW mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon akan dikau daripada kebaikan barang yang diutuskan dia dengannya. Aku minta kebaikan barang yang diutuskan dengannya. Wa a'udzubika min syarri ma ursilat bih. Dan aku minta berlindung dengan kau ya Allah daripada kejahatan barang yang diutuskan angin itu dengannya. Dengan barang tadi. Jadi minta kebaikan yang dikirim bersama dengan angin ini, dan aku berlindung kepadamu terhadap keburukan yang dikirim bersama angin ini. Penjelasan kata dia idza hajaj, lugah dia. Idza hajaj, bergejolak kata. Bergejolak. Maksudnya bila angin bertiup kencang. Tu dia kata rihun syadidatun, makna hajaj apabila angin yang bergejolak ataupun kita kata angin yang kencang. Angin yang memukul, bertiup begitu kencang, membawa angin kadang-kadang angin yang membinasakan. Hadis ini mengisyaratkan kekhawatiran Nabi SAW apabila akan diazab oleh Allah. Nabi takut bila angin datang, angin yang tengok pelik luar biasa, angin kuat ni kencang. Jadi kencang tak kencang kadang-kadang kita kata angin saja, dia tak hujan. Dia rihul hakim. Dalam Quran rihul hakim. Hakim-hakim ni asalnya mandul. Asal hakim ni mandul. Jadi al-hakim maknanya satu wanita, al-mar'ah la talidu, perempuan yang tidak beranak. Mandul lah. Jadi kalau angin mandul ni mana angin yang tak bawa kebaikan. Ar-rihul hakim. Angin yang tak bawa kebaikan ni, kira-kira angin tadi dia akan membawa kebinasaan. Angin yang kuat tapi tak ada kebaikan apa, angin tu boleh membinasakan. Berlakulah zaman-zaman dulu. Kaum-kaum terdahulu yang mana Allah binasakan dengan angin. Jadi bila berlaku zaman dulu, kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan kaum tersebut kerana mereka engkar Nabi dia, mereka melawan Rasul dia, mereka menganiaya, menzalimi Rasul yang diutuskan, persendakan agama, Allah Ta'ala binasakan mereka sebahagiannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar angin. Maka Nabi tahu. Nabi tahu cerita ada dalam Al-Quran kaum-kaum yang binasa. Bagi Nabi menggerunkan, membimbangkan bila datang angin pelik, angin kuat ni takut. Kita tengok pasal apa? Salah satu cara Allah membinasakan manusia ini dengan angin. Jadi kerana jika beliau melihat langit dalam keadaan mendung, maka beliau merasa khawatir akan azab Allah Ta'ala. Kemudian beliau berdoa agar hujan yang turun membawa berkah dan manfaat, serta beliau berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan dan kebinasaan. Tu tengok. Maknanya bila angin kuat kadang-kadang bawa kepada ribut, bawa kepada hujan, akhir sekali membinasakan. Hujan yang membawa air yang begitu banyak sehingga membawa kepada banjir, nampak tak? Membawa kepada tenggelam, hanyut
harta benda. Tu maknanya menakutkan dia, tapi punca daripada angin tadi. Tengok, ada kala angin kebaikan, ada kala angin yang membinasakan. Jadi kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qala Allah Taala dalam satu ayat surah Al-Ankabut ayat 40. Tengok ayat surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut mengenai keadaan alam dan juga kebinasaan orang dulu, jalan-jalan kebinasaan mereka. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakullan akhadna bizambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Ta'ala firman, tengok, fakullan akhadna bizambihi, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya. Jadi masing-masing, fakullan min haula'il mujrimin, daripada sekalian orang-orang yang berdosa ini. Sekalian orang-orang ini yang berdosa ni, kaum-kaum terdahulu, kami ambil tindakan, kami binasakan bizambih, dengan dosa mereka. Zahir orang-orang dulu yang mana Allah Ta'ala binasa dengan sebab dosa mereka. Itu dalil maknanya orang dulu, kaum-kaum terdahulu, bila mana mereka melakukan dosa, Allah Ta'ala balas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas seksaan serta merta. Kalau berlaku sekarang ni, habis manusia. Habis manusia, dosa je hancur. Buat dosa je hancur. Buat pesta minum arak je hancur habis. Kalau buat macam-macam lah. Sekarang ni LGBT tak LGBT dia, nampak tak? Buat hubungan songsang, satu kaum tu habis semua sekali, Allah Ta'ala sapu. Dah habis binasa, manusia tak ada lah. Orang dulu sampai habis memang licin, Allah Ta'ala sapu. Kaum Nabi Nuh tinggal 80 orang lebih, habis semua tenggelam, hanyut. Maknanya bila merebak kemaksiatan mungkar, satu-satu kemungkaran yang dilakukan, dia melarat. Dia merebak, mungkar tu melarat. Dia mudah berjangkit. Jadi kalau begitu, Allah Ta'ala hapuskan semua sekali. Kaum Nabi Lut. Jadi Allah Ta'ala ambil salah mereka dengan dosa mereka. Allahu Akbar. Kalau kita sendirilah, kalau kita ni buat salah pada sudut anggota, satu-satu anggota kita ada buat salah, maka Allah Ta'ala ambil hukuman. Allah ambil tindakan, dengan satu anggota buat salah, hilang satu anggota. Buat satu kesalahan, satu anggota, hilang anggota tersebut. Cuba bayang, habis juga anggota kita. Kecenderungan manusia bila buat maksiat, buat mungkar, menyebabkan Allah Ta'ala tarik nikmat, habis semua. Jadi tak ada yang kekal. Payah nak kekal kehidupan dalam ketaatan. Jadi makna kaum dulu Allah Ta'ala ambil, binasakan mereka dengan sebab dosa. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut, menghujaninya dengan batu. Itu hasiba, maknanya Allah Ta'ala hantar angin ribut kencang, angin ribut puting beliung, menyebabkan mereka hancur. Bersama-sama dengan angin yang kencang, yang dahsyat tadi, adanya hijaratan, adanya batu-batu. Hasibah, hijarah, daripada batu-batu. Maknanya Allah Ta'ala hujani mereka dengan batu-batu pula. Kadang bila angin kuat kan, kadang-kadang mari sekali-sekali angin kuat, Masya Allah. Angin kuat tak kuat tu memang tercabut bumbung tercabut, atap pun tercabut, pokok tumbang. Cuba tengok, tu angin kuat tu kan. Sekuat-kuat segagah-gagah pokok besar tu, pokok 2-3 peluk pokok,
tiba-tiba boleh tombang. Cuba bayang. Angin yang kita tak nampak. Angin yang kita tak nampak tapi punya kuat angin tu, pusing dia. Dia boleh tombangkan pokok. Oh, Masya Allah. Kalau pokok boleh tombang, kita ni macam mana? Terbang terus. Kan? Itu tak pelik kaum dulu sampai tercabut bergelimpangan. Mati manusia ni sampai tercabut kepala dia. Bergelimpangan mati kaum dulu. Itu bukan buat main. Angin Allah Ta'ala ni. Takut. Bila angin datang takut tengok. Risau. Pecah cermin-cermin. Kereta pun boleh berjalan terbalik kereta-kereta. Angin je tu. Tapi angin kuat yang memukul. Masya Allah. Kalau tengok air angin-angin di laut. Maknanya kita jangan berasa tenang. Angin relax, angin tenang. Allah Ta'ala boleh jadikan angin yang sama boleh membinasakan. Dia cari mangsa dia. Jadi kaum terdahulu mana kami binasakan ni. Ayat ni. Ayat yang 40 ni dia sebut semua jenis-jenis kebinasaan orang dulu. Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Kemudian wa minhum man khasafna bihil ard, dan ada yang kami binasakan dengan letusan suara. Ada yang kami binasa dengan letusan suara yang menggempakan bumi, dan ada yang kami binasakan, timbuskan dia di bumi. Khasafna akhadnahu sayhah. As-sayhah ni tempikan. As-sayhah, sayhah dalam surah Yasin, sayhah. Sayhah ni satu tempikan yang sangat kuat. Satu tempikan, kita kata tempik dah, tempik satu jeritan daripada malaikat. Dalam syarah dia kata makna soha Jibril, telah menempiklah oleh Jibril. Maknanya Jibril dia boleh melakukan laungan jeritan yang sangat kuat. Jeritan itu boleh mematikan, menghancurkan, membinasakan manusia. Sangkakala tu Israfil sangkakala, tiup sangkakala. Tapi Jibril sendiri dia ada satu suara tempik. Allah Ta'ala guna untuk binasakan kaum dulu. Jibril, Masya Allah. Jibril. Gagah Jibril ni dalam surah An-Najm, surah Najmi, wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma gawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Ayat-ayat depan tu wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Wa huwa bil ufuqil a'la, iaitu Jibril itu wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk a'la yang tinggi. Ufuk yang tinggi iaitu di ufuk wa huwa bil ufuqi sama'il a'la, pada ufuk langit yang tinggi, iaitu ufuk masyrik timur. Allah Ta'ala sebut ketika mana Jibril di ufuk timur, mana Nabi Gua Hira. Di ufuk timur tu tempat terbit matahari, timur barat tenggelam. Naik matahari tu Allah Ta'ala zahirkan. Jibril datang dengan rupa asal dia. Dia datang dengan rupa asal dia, iaitu dengan 600 sayap. Besar tak besar dia tutup kutub timur dan barat. Masyrik maghrib tutup. Nabi tengok maghsyian alaih. Nabi tengok malaikat ketika itu pengsan, Nabi tak mampu. Besar tak besar malaikat Jibril ni, keadaan asal dia Nabi pengsan. Kemudian semadana, semakin dekat-dekat, dia menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia, semakin dekat, semakin hampir, semakin dekat, semakin hampir. Masa itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu keadaan dia, maknanya masa dia asal itu maknanya menggerunkan sampai pengsan, Nabi tak mampu tengok. Allah, besar tak besar malaikat ni. Suara dia tempik, cuba bayangkan. Tempik malaikat Jibril. Dia boleh binasakan. Mana kaum dulu pun binasa cukup dengan malaikat Jibril. Jadi suara yang membinasakan Allah Ta'ala pernah guna untuk kaum terdahulu. Kaum terdahulu. Kaum maknanya termasuk kaum Hud, kaum Lut, kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala binasakan menggunakan malaikat juga.
Kemudian wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum. Dan sebahagian daripada manusia kami letuskan suara yang menggempakan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia di bumi, tenggelam bumi. Bumi tenggelam. Siapa dia? Qarun. Qarun dan teman-teman dia dan tentera dia, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam bumi. Bumi ini makan, telan. Makan. Bumi ini tenggelam, coba bayangkan. Di laut dan di bumi, dan ada pula kami tenggelamkan. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian manusia, sebagian mereka itu kami tenggelamkan. Wa ma kana Allah liyazlimahum. Tenggelamkan siapa dia? Yaitu Musa wa qaumuhu. Nabi Musa dan kaum dia Allah tenggelamkan dalam lautan. Tenggelam dalam laut. Tengok. Angin Allah binasakan. Allah binasakan manusia kaum dulu dengan guna angin ribut, angin yang sangat deras, sangat kencang. Kemudian Allah Ta'ala guna suara. Suara gerun suara ni. Kalau kita angin kuat bunyi suara. Bunyi. Menggerunkan. Menakutkan bunyi. Tu ada juga suara, tapi suara dia malaikat ni. Dan kami gunakan bumi untuk jadikan gempa. Bumi itu jadi gempa, membinasakan, menyebabkan tanah runtuh, menyebabkan bangunan runtuh. Tengok. Jadi kita ni kalau sehari dua ni, kalau kita perhati hujung tahun ni, Masya Allah. Hujung tahun nak tutup tirai 2022 ni, khusus kita Malaysia ni, tragedi bencana alam lah kita kata. Bencana alam. Tapi dekat dah dengan kita, dekat. Mula dengan apa? Tanah runtuh. Tanah runtuh semalam alhamdulillah selesai dah. Misi pencarian mangsa selesai. Yang terakhir telah dijumpai hampir 30 orang mayat. Tu tahniahlah pihak berkuasa, pihak penyelamat cari sampai nak jumpa. Sampai 10 meter lebih kurang, mayat 10 meter digali lagi, cari lagi, pengesan lagi, cari sampai jumpa, habis semua jumpa. Masya Allah. Dalam tu tengok pun mujahadah, tapi usaha tungkul lumus lah semua pihak tu. Jadi maknanya tanah runtuh. Tu jadi zaman dulu pun Allah Ta'ala guna tanah, gempa bumi, tanah runtuh sebagai satu daripada senjata untuk membinasakan orang dulu. Lagu tu jadi. Bila tanah runtuh, tenggelam manusia, habis dibawa oleh mana bukit yang runtuh tadi menenggelamkan manusia. Keliling kita gunung ganang, bukit bukau. Tengok. Jadi makna kita rasai bagaimana keadaan orang dulu yang tenggelam dengan bukit, tenggelam dalam tanah. Kemudian banjir pula. Masya Allah. Banjir ni air tenggelam, hanyut, mati. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kalau tenggelam habis dunia ni? Dunia ni tenggelam habis. Jadi dekat dengan kita. Sekarang ni duk naik lagi setengah tempat-tempat, masih lagi dilanda banjir. Allahu Akbar. Maknanya Allah guna air ini untuk membinasakan orang-orang terdahulu. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Allah ingatkan, fa'tabiru ya ulil absar. Kita baca kisah dulu bukan sebagai satu kisah, satu cerita yang kita boleh dengar semata-mata, tapi nak tunjuk kata kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan alam ini ialah makhluk Allah yang Allah Ta'ala arahkan mereka mengikut kehendak Allah. Kalau dia jadi baik-baik, dia jadi benda yang membantu, benda yang keperluan. Kalau bukit, kita kata bukit dengan pokok-pokok daun-daun, boleh berkebun apa semua, satu kebaikan. Tapi pada masa yang sama, sampai masa dia Allah Ta'ala jadikan alat untuk membinasakan, kita tak sedar. Nampak tak? Sungai kan, duduk sungai seronok, main sungai, main air sejuk, tak? Tiba-tiba hantar Allah Ta'ala hantar kepala air, tak sempat menyelamatkan diri. Maya air tu, tak sempat, duduk tengah sungai tu, duduk atas batu, hanyut habis semua, sapu. Tengok, tempat yang sama yang kita sangka kebaikan,
menyeronokkan, tiba-tiba itulah yang menjadikan hujung hayat kamu, ajal kamu di situ. Ni dipanggil makhluk Allah Ta'ala yang Allah jadikan untuk membinasakan pada sangkaan manusia, itu satu kebaikan. Dan yang kami tenggelamkan, Allahu Akbar. Tu kalau sikit-sikit boleh kira lagi, dah main air lah banjir. Tapi kalau dah tenggelam sampai ke atap, habis. Makna binasa habis harta. Total loss lah habis. Bang-bang tersumbat, kena selut lagi. Allahu Akbar. Itu Allah. Yang terjadi tragis sikit juga yang berlaku bawah ni apa dia? Kematian 3 beradik, Masya Allah. 3 beradik ditumpat. 3 beradik, 3 beradik perempuan. Allahu Akbar. Mati sekejap gitu. Sekelip mata je. Kena elektrik. Renjatan elektrik. Macam mana kabel wire tu luka, kena hujan-hujan, banjir, angin kuat. Kabel tu luka, kena zinc, kena tiang lah. Allahu Akbar. Seorang kena, dia jamah, kena dah elektrik. Jamah pula adik-beradik 2 orang dekat-dekat, mati habis. Kena elektrik. Tu umur 20 dah sampai 30 lebih kurang. Dewasa lah. Dewasa. Allah ambil sekaligus macam tu. Tak ada apa-apa dah. Berlaku musibah kejap je. Hujan tu kejap, 1 hari 2 hari je. Tapi jadikan cerita, nak jadikan sebab punca daripada hujan dengan banjir tu semua jadi elektrik. Tak? Renjatan elektrik kita pintas. Allahu Akbar. Ambil nyawa. Ambil nyawa. Kalau harta je, harta gitulah. Tak? Binasa harta, orang ganti-ganti harta, orang buat sumbangan. Tak? Longgok kain baju. Orang hantarlah bantuan-bantuan. Kan? Tapi kalau nyawa habis. 3 beradik sekali. Allahu Akbar. Selesai. Banjir pun dah selesai apa semua. Tapi nyawa habis. Tu tengok. Allahu Akbar. Jadi semua tu Allah Ta'ala kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah peringatan. Fa'tabiru. Maka ambillah iktibar. Ambillah sekalian kamu iktibar. Maknanya fatta'izu. Ambillah nasihat. Ambillah pelajaran. Ya ulil absar. Wahai orang-orang yang memiliki al-absar. Ya ulil absar. Ya sahibal basair. Hei yang memiliki pandangan-pandangan as-salimah yang sejahtera. Dan juga mereka ashabal uquli rajihah. Mereka yang mempunyai pemikiran yang kuat. Ambil pengajaran. Tak, kita yang tak ada apa-apa ni, yang tak ada apa-apa, yang selamat, tempat tinggi, tak berlaku kita kata banjir ni. Ni mujur yang kita ni Allah Ta'ala beri keselamatan, Allah takdir kita duduk tempat yang tidak kena musibah banjir keumpamanya, syukur. Syukur, jadi kita ambil iktibar yang kita bersyukur, tambah ketaatan kita kepada Allah. Di samping kita bantulah, bantu saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala uji tu, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi makna berpunca daripada hadis Nabi yang Nabi sebut tadi, angin tadi. Kadang-kadang angin ni membawa kebaikan. Maka angin yang pada asalnya kita sangat perlu dalam kehidupan kita. Nampak tak? Kita sangat perlu, banyak urusan-urusan perlukan angin. Jemuran-jemuran kita perlukan angin. Kadang-kadang makanan pun kita perlukan angin. Pokok-pokok dia nak membiak pun dia guna angin. Banyak perkara ni. Kalau binatang-binatang mati, bangkai, busuk. Tapi bila ada angin, hilang bau dia. Kan? Jadi perlu sangat angin dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dalam keadaan begini pun ada orang mencela angin. Celaka punya angin, menyusahkan orang. Jadi dia tidak mensyukuri nikmat keperluan angin tu. Dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lautan kan? Lautan, kapal-kapal layar. Fuluk maknanya lautan ni. Kemudian adanya kenderaan laut.
kenderaan laut, kapal-kapal, kapal layar, maka Allah guna angin juga. Allah Ta'ala gunakan angin untuk melayarkan kapal-kapal. Kalau tak ada angin setengah tu, tidak kapal layar, dia akan mati di tengah lautan. Tak ada angin, diam, tenang. Oh, jadi angin ni membantu ni. Tengok. Lautan, samudera yang luas itu Allah Ta'ala gunakan angin. Kalau tidak, kenderaan itu akan mati. Mati makna tak berjalan, duduk tengah-tengah laut gitu. Tak sampai ke destinasi dia. Perlu. Kadang-kadang angin yang kadang-kadang begitu kuat memanglah menakutkan, menggurunkan, membinasakan. Tapi maknanya Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih wa a'udzubika min syarri ma ursilat bih. Kurang-kurang kita mintalah, ya Allah, bagi kebaikan pada angin ini. Bagi kebaikan pada angin ini. Doa Melayu tak pedah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat akbalat Fatimatu tamsi ka'anna mishyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqul marhaban marhaban bi binti summa ajlasaha an yaminih aw an shimali. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu hadis, ia berkata Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan seperti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyambut seraya bersabda marhaban wahai putriku, lalu beliau mempersilakannya duduk di sebelah kanan atau kiri beliau. Satu pengajaran, satu adab yang diajar oleh Nabi. Aisyah radhiyallahu anha kata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia kata apa? Fatimah, makna anak Nabi SAW, datang menemui Rasulullah SAW. Jadi Fatimah datang kunjungi Nabi dengan berjalan seperti jalan Rasulullah SAW. Jadi Fatimah ni dia mirip-mirip dengan Nabi. Perbuatan dia mirip, cakapan pun mirip. Fatimah antara anak anda yang Nabi sangat sayang, Fatimah, kan? Dia melahirkan zuriat-zuriat Nabi. Jadi berjalan dia macam Nabi. Nabi berjalan ni seperti orang yang menuruni bukit, laju jalan Nabi. Jadi dia berjalan seperti jalan Nabi, lalu beliau menyambut seraya bersabda. Nabi pun sambut kedatangan anak dia. Jadi anak-anak balik rumah mak ayah. Nabi kata marhaban bi binti, marhaban bi binti. Mana? Marhaban wahai putriku, marhaban wahai putriku. Mana anak perempuanku? Lalu beliau mempersilakan, ni makna pihak ayah kepada anak ni. Tak, maknanya kalau anak perempuan kita balik atau anak laki-laki anak kita lah, anak menakan ke balik, datang rumah kita, ziarah kita, marhaban, marhaban, marhaban. Jadi kena jadikan satu suasana. Orang Arab biasalah marhaban. Kalau anak perempuan marhaban bi binti, marhaban bi binti. Kalau anak laki-laki bibni, marhaban bibni. Jadi Nabi persilakan beliau duduk sebelah kanan atau kiri. Duduklah kiri kanan mana-mana. Jadi penjelasan kata iaitu tempat yang luas. Marhaban ar-rahbu, tempat yang luas asalnya. Maksudnya adalah bahawa engkau dianggap seperti keluarga sendiri yang dimuliakan dan diberi keluasan di sisi mereka. Kandungan hadis pengajarannya sunnah memberi kelapangan kepada tamu yang datang dan memberinya kesenangan serta penghormatan. Kita doa amal dah bila tetamu datang, kita sambut dia, ucapan selamat, kita bagi tempat duduk, kemudian siap dengan jamuan-jamuan, minum, makan, minum semua. Itu kebiasaannya kita amal dah. Kita pun seronok ada tetamu datang. Jadi cumanya ucapan ni lah, ucapan sunnah marhaban. Jadikan satu tabiat, satu suasana. Dulu dalam hadis yang lalu, mana Umar berkata kepada Hatim, bahagian daripada ucapan-ucapan orang Arab, dia kata apa? Hayyakallah, hayyakallah min ma'rifah, hayyakallah min ma'rifah. Suasana orang Arab.
kebiasaan orang. Hayyakumullah min ma'rifah. Mudah-mudahan Allah hidupkan kamu di dalam kamu keadaan bermakrifah kepada Allah. Hayyaka. Kalau seorang, hayyakumullah min ma'rifah. Hayyakumullah min ma'rifah, suasana. Bergema mana ucapan kebaikan, ucapan salam. Hayyakumullah, mudah-mudahan Allah menghidupkan kamu daripada makrifah. Kemudian satu sunnah lagi Nabi sendiri, marhaban binti, marhaban ataupun marhaban. Allah Ta'ala bagi keluasan, Allah Ta'ala bagi keluasan. Masya Allah. Tu bagi salam tu kita amadah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Marhaban. Jadi suasana di ucapan baik, ucapan rahmat tambah-tambah bila kedatangan anak-anak ni. Tak kira lah siapa-siapa pun sebenarnya. Kalau kita pihak anak pergi rumah, ayah datang ke, orang tua kita datang, pakcik datang, tetamu, kawan-kawan, marhaban. Suasana yang bagus, suasana kebaikan, doa. Tu marhaban, ucap betul lah dengan ha. Marhaban. Ni dia ucap tak betul, nak ucap-ucap kalimah Arab tak rajin sebut, dengar bunyi mengaban jadi. Orang marhaban dia mengaban apa benda mengaban kamu. Tu marhaban, marhaban. Biasa dah ucapan ni kan. Tu kita jadikan satu sunnah ataupun kita jumpa marhaban ya akhi, marhaban, masya-Allah. Suasana tabiat orang Arab tu kebaikan, ucapan baik malah ucapan sunnah Nabi ajar. Tapi ingat di akhir esok ahli neraka la marhaban bikum. Allah Ta'ala tempelak puak-puak kufar, sama-sama mereka masuk. Bila nak masuk dalam neraka, la marhaban bikum, tak ada ucapan kebaikan, ucapan marhaban, keluasan untuk kamu, tak ada, masuk terus la marhaban bikum. Tu ayat Quran sebut, tak ada ucapan. Jadi kita ni marhaban, ahlan wa sahlan. Allahu Akbar. Tu mudah-mudahan kita dapat jadikan satu amalan adab dalam kehidupan seharian kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bacakan mengenai angin dan juga ucapan sunnah marhaban binti yang diamal oleh ataupun yang dilakukan oleh Nabi terhadap anaknya, beberapa amalan sunnah yang dapat kita hidupkan dalam kehidupan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna kitab wa sunnah wa ta'wilul hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Wa adina ila sawa'i sabil. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Allahumma inna naskal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rafa' wa srif anna wa auladina wa dzurriyyatina wa aqaribina wa ahli qaryatina wa ahli jama'atina wa an jami'il muslimina wal muslimat al bala wal waba wal ghala wal amrad wa mautal faj'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.